Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suaren Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 4 Jun 2023. Sebanyak 3,196 pembedahan dilaksana Jabatan Pembedahan Am Hospital Queen Elizabeth HQE sepanjang tahun lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,669 melibatkan kes pembedahan kecemasan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bagi tempoh sama, klinik pembedahan Am HQE telah menerima seramai 16,000 pesakit mendapatkan perkhidmatan rawatan susulan. Pencapaian ini jelas menunjukkan kecemerlangan HQE apatah lagi ketika berdepan pandemik COVID-19. Datuk Haji Ji turut memuji jabatan berkenaan kerana melaksana program lawatan kepakaran bedah am di Kudat, Kota Marudu, Ranau dan Beaufort sekaligus memenuhi keperluan pesakit mendapatkan perkhidmatan pakar pembedahan. Beliau berharap ia diperluas ke daerah lain sejajar komitmen kerajaan negeri menangani cabaran kesihatan dan keselamatan secara berkesan selain mengurus ekonomi secara mampan dan strategik. Datuk Haji Ji berucap merasmikan persidangan pembedahan Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib. Beliau berharap persidangan turut dihadiri badan bukan kerajaan NGO ini membuahkan input bermanfaat kepada rakyat dan bidang perubatan. Seramai 34 graduan Mahat Tahfiz Sulaimaniah MTS Cawangan Kota Kinabalu akan melanjutkan pengajian ke negara Turkiye tahun ini. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram, 17 daripadanya merupakan pelajar lelaki dijadual berangkat pada penghujung Julai ini. Baki 17 lagi pelajar adalah pelajar perempuan MTS yang akan berangkat pada September ini. Pelajar-pelajar berkenaan akan melanjutkan pengajian tahap taklim tahfiz Al-Quran di 13 daerah di Turkiye. Kita mengharapkan mereka ini balik daripada Turki nanti pada 3 atau 4 tahun mereka di situ akan memberi aspirasi kepada anak-anak kita yang lain dan juga mendapat membantu kita di peringkat kerajaan negeri Sabah yang mana sudah menjadi satu plan kedua dalam SMJ itu sendiri bahawa kita sangat prihatin dalam pendidikan dan mananya semua perkara dalam pendidikan ini kita perlu mengutamakan kepada anak-anak muda kita yang sudah pasti akan menjadi pemimpin pelapis di masa hadapan. Datuk Ruslan menyatakan demikian selepas menyempurnakan penyampaian sijil tamat pengajian tahfiz dalam Majlis Graduasi MTS Malaysia Timur mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif dan usaha Mahat Tahfiz di negeri ini dalam melahirkan potensi individu berkualiti. Seramai 76 bakal jemaah haji disantuni dalam majlis penyerahan sumbangan kepada jemaah haji Parlimen Putatan di Masjid Daerah Putatan. Penyampaian sumbangan berbentuk wang tunai disempurnakan Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga Ahli Parlimen Putatan, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Datuk Syahelmi yang turut berkesempatan berkongsi pengalaman ke Tanah Suci berharap bakal jemaah haji terlibat dapat mengutamakan keselamatan dan kesihatan ketika melakukan ibadah berkenaan. Majlis ini adalah untuk memberi ataupun menyampaikan sumbangan kewangan bagi membantu perbelanjaan mereka sewaktu berada di Tanah Suci. Dalam kesempatan ini juga kita sempat berkongsi pengalaman dan juga berpesan agar para jemaah haji akan menjaga kesihatan mereka semasa berada di Tanah Suci dan fokus kepada segala urusan amal ibadah haji sewaktu berada di sana. Jadi kita mendoakan agar para jemaah haji kita selamat pergi dan kembali. Sementara itu, penerima sumbangan menzahirkan kesyukuran mendapat peluang menyempurnakan rukun Islam kelima. Perasaan memang excited, memang hati memang di sana sudah walaupun ada 2 minggu lagi. Persediaan actually daripada awal Ramadan lagi dari segi fizikal, mental
barang-barang tu memang sedia adalah. Itu memang beli sikit-sikit. Tapi dari segi fizikal dan mental memang awal Ramadan lagi. Penerbangan pertama bakal jemaah haji Sabah dijadualkan melepas 10 Jun ini melibatkan 142 orang dari kawasan Pantai Barat. Bakal jemaah haji diminta membuat persiapan awal dan sentiasa menjaga kesihatan sebagai persediaan menghadapi cuaca panas ketika mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci nanti. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PJRS Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang berkata, cuaca panas yang dijangka mencecah 45 darjah Celsius akan menjadi cabaran kepada jemaah haji negara. Datuk Abdul Hajan turut mengingatkan bakal jemaah haji untuk mematuhi arahan dan peraturan ditetapkan petugas tabung haji TH demi kelancaran ibadah yang dilaksana. Jangan sambil lewat sebab di Kota Suci Makkah ini memang tumpuan ummah pada tahun ini jamaah lebih kurang 7 juta. Jadi kesesakan itu memang berlaku. Situasi kesan Covid dan kesihatan yang iklim keadaan di daerah sempurna tidak sama dengan di Kota Suci Makkah. Datuk Abdul Hajan ditemui pemberita selepas menangguhkan program pemantapan fiqah bakal haji anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dan TH di Sempurna. Tahun ini 49 bakal jemaah haji dari bahagian Sempurna terpilih menunaikan rukun Islam kelima itu. My Airline akan memperkenalkan penerbangan harian ke Sandakan tidak lama lagi. Pada masa sama, jadual penerbangan bagi laluan Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu juga akan ditambah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu berkata, ia susulan syarikat penerbangan itu yang mencatatkan jumlah peningkatan penumpang sejak mula beroperasi penghujung tahun lalu. Bagi tempoh 1 Disember 2022 hingga 30 April tahun ini, angka penumpang My Airlines meningkat sebanyak 34% bagi laluan Sabah dan 40% bagi laluan Semenanjung Malaysia. Sehingga kini, syarikat penerbangan berkenaan mempunyai 8 penerbangan domestik. Datuk Christina berucap demikian pada Majlis My Airlines Miss Borneo 2023 di Kota Kinabalu. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif My Airlines, Rainer Theo Keng Hock. My Airlines Miss Borneo 2023 diadakan selaras dengan komitmen syarikat penerbangan tersebut dalam mempromosikan destinasi serta industri pelancongan di negeri ini. Ia disertai kalangan kru kabin baharu syarikat penerbangan itu yang lulus temuduga yang diadakan pada Jumaat lepas. Masyarakat kampung disuruh terus bina kesepakatan untuk memastikan setiap perkara yang dirancang terlaksana. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Zahid Jahim berkata, perpaduan dalam kalangan penduduk kampung perlu dalam usaha merealisasikan matlamat yang ingin dicapai di samping menjayakan program dianjurkan. Menurut Datuk Jahid, penduduk yang bersatu mampu membentuk perpaduan dan sikap toleransi serta kerjasama antara ahli masyarakat boleh menjamin kesejahteraan hidup berpanjangan. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli berkata demikian ketika merasmikan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Kampung Guakon Tamparuli. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah pertandingan masakan tradisi dan sugandoi. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS menerusi program khidmat komunitinya terus komited dalam usaha memberi peluang akses melanjutkan pelajaran kepada anak tempatan, khususnya di luar bandar di negeri ini. Terkini KTYS mengadakan program khidmat komuniti bersama masyarakat di daerah Kuala Penyu di Pusat Informasi Rumbia Kuala Penyu. Program julung kali diadakan ini memberi taklimat mengenai program dan latihan ditawarkan KTYS dan kaunter pendaftaran pengambilan pelajar sesi Julai 2023. Pegawai Daerah Kuala Penyu, Sebastian Ingkim yang ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan optimis, program ini merupakan peluang terbaik belia di Kuala Penyu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.
Pada hari ini, saya tengok sambutan yang begitu menggalakkan sekali. Ramai daripada belia-belia lepasan sekolah yang sudah lulus tingkatan 5 tapi belum lagi mendapat peluang dan yang akan menunggu keputusan pada 8 hari bulan ini datang mendengar taklimat dan seterusnya mengisi borang dengan harapan mereka dapat memasuki kolej ini. Bila kita kembali ke komuniti, pertama kita beritahu apa peluang pendidikan yang ada di kolej kita. Termasuklah tajaan beasiswa, derma siswa dan pinjaman daripada Yayasan Sabah, PTPTN dan berbagai pihak lagi. Pendapat saya lah kan yang bila dorang pergi sini ni mau dorang dapat kasih explain kita yang biarpun kita punya keputusan tidak berapa cantik lah kan. Kita dapat juga peluang yang kedua. Program ni baguslah untuk menjamin masa depan untuk anak-anak kita lah. So apa benda yang program yang dibuat untuk mendapat untuk mendapat beasiswa untuk lanjutan pelajaran atau amat baguslah. Sempena program ini, rombongan KTYS dan pejabat daerah Kuala Penyu meluangkan masa melawat perhentian bas di Kampung Kayul, Kuala Penyu yang dinaik taraf hasil kerjasama KTYS dan Majlis Daerah sebagai simbolik program khidmat komuniti. 46 pasukan menjayakan Fiesta Juara Sepakan Penalti Kaamatan 2023 yang julung kali diadakan bertempat di Padang FRC Sepilok Sandakan. Selain bertujuan mencari pemain muda berbakat, ia juga dapat menggalakkan golongan belia kekal aktif dan sihat dengan bersukan. Merasmikan fiesta ini, Ketua Pemuda UMNO Libaran Razlan Dandan berharap lebih banyak pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan tampil membantu pembangunan sukan dan belia di daerah berkenaan. Saya memohon juga kepada saudara Henry membuat satu kali program sebegini dan NGO-NGO lain menyuntik semangat anak-anak muda untuk menyertai program-program begini untuk menyeratkan silaturahim. Sementara itu, pengerusi penganjur program Henry Giau yang juga Presiden Pongo Sport Club berkata pihaknya akan terus menyokong sebarang usaha menyemarak pembangunan sukan khususnya bola sepak. Kami ada coaching jurulatih dari segi bola sepak. Macam saya mempunyai lesen C, AFC untuk kejurulatihan bola sepak. Saya boleh memilih pemain-pemain yang muda-muda untuk diserapkan ke Safa Senakan. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih tak semimun. Setia bersama ATM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis setiap halaman akbar. Siang dan malam full bar, bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.